Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 265831 Edi Putra bin Muhammad Noor akan menerangkan berkenaan dengan tugasan saya yang bertajuk Malaysia dan Krisis Hutang, Strategi, Tindakan dan Pengimbangan Semula. Beberapa tahun yang lalu, ekonomi dunia telah dikejutkan dengan krisis kewangan dunia, iaitu krisis subprima yang melanda di Amerika Syarikat dan telah melumpuhkan sektor kewangan dan kegiatan ekonomi di negara tersebut. Krisis subprima tersebut kemudiannya telah menular dan menjejaskan ekonomi serta pasaran saham di negara Eropah dan juga di negara sedang membangun yang kini termasuk Malaysia. Keadaan turut disebabkan oleh kejatuhan ekonomi Thailand yang mengakibatkan persepsi negatif terhadap Malaysia. Pada keadaan semasa iaitu kini, kelembapan ekonomi global, ketegangan geopolitik antara kuasa besar iaitu Amerika Syarikat dan China membawa kepada perang dagang dan isu kesihatan global pandemik COVID-19 belum selesai sehingga kini. Kemuncaknya, krisis geopolitik Rusia-Ukraine turut membawa tempias pada Malaysia dan krisis hutang dunia. Kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin terdahulu telah melaksanakan pelbagai insentif dan pakej rangsangan ekonomi yang berjumlah lebih 530 bilion bagi membantu meringankan beban rakyat Malaysia dan juga usahawan tempatan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan sebelum ini termasuk prihatin PKS, tambahan penjana, kita prihatin, permai, pemerkasa plus dan juga pemulihan. Mempunyai dua fasa, kesemua pakej rangsangan ini dilaksanakan bagi memastikan kehidupan dan kebajikan rakyat sentiasa terbela. Sewaktu Parti Perikatan Nasional mengambil alih tampuk pemerintahan negara diuji dengan krisis kesihatan dan ekonomi yang getir. Namun, sedar bahawa dalam keadaan yang sukar ini, rakyat bergantung kepada keprihatinan kerajaan untuk membantu mereka meringankan beban dan seterusnya keluar daripada permasalahan yang dibawa oleh pandemik COVID-19. Dasar fiskal jangka panjang harus seimbang untuk mengekalkan kestabilan hutang kerajaan dan mengelakkan kesesakan daripada pelaburan swasta. Mungkin terdapat skop yang lebih besar untuk mengembangkan dasar monetary dan fiskal dalam jangka sederhana untuk mengimbangi kesan deflasi mata wang yang semakin meningkat semasa tempoh pembalikan akaun semasa. Pengalaman terdahulu menunjukkan bahawa kebanyakan rangsangan yang diperlukan boleh disediakan oleh dasar monetary dengan hanya peranan tambahan yang perlu dimainkan oleh dasar. Selain itu, ekonomi Asia dengan lebihan akaun semasa yang besar cenderung mempunyai ruang fiskal yang mencukupi. Kementerian Kewangan menegaskan bahawa kedudukan fiskal negara ketika ini masih kukuh dan hutang kerajaan berada di tahap terkawal, sekaligus menafikan laporan yang mendakwa Malaysia berdepan risiko untuk muflis. Kementerian Kewangan ingin menekankan bahawa aspek penting dalam pengurusan hutang adalah kemampuan keberhutangan dan kemampuan hutang. Ini membuktikan reputasi dan kemampuan Malaysia sebagai penghutang yang mempunyai rekod bayaran balik yang baik. Pengurusan hutang secara berhemat juga diterapkan melalui undang-undang sedia ada. Antara undang-undang yang sedia ada adalah Artikel 98/1/B Perlembagaan Persekutuan yang mana menetapkan supaya kerajaan sentiasa mengutamakan perbelanjaan berkaitan hutang berbanding perbelanjaan operasi lain. Yang kedua, Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 yang memperuntukkan pinjaman luar pesisir tidak boleh melebihi 35 bilion dengan data pada akhir Jun 2022 menunjukkan hutang ini berjumlah 29.4 bilion.